Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung kelas kita bagi kelas sebelum ni kita pada setiap hari Selasa. Akan sambung bacaan kita pada surah At-Takwir, juzuk yang ke-30, surah yang ke-81. Terdiri daripada 29 ayat dan surah ni juga adalah surah Makkiyah ataupun surah sebelum hijrah diturunkan. Okey, sebelum kita mula kelas kita, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah dan menyemak bacaan Al-Fatihah kita sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okay, selesai kita bacaan surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah sama-sama kita akan sambung bacaan kita bagi kelas hari Selasa. Seperti biasa, sambung pada surah At-Takwir, muka surat 586, juzuk yang ke-30, surah yang ke-81. InsyaAllah sama kita boleh. Okey. InsyaAllah sama-sama kita boleh baca. Okey. Okey, surah At-Takwir, sebelum kita baca tu, At-Takwir bermakna menggulung. Ataupun dekat sini kita boleh tengok menceritakan tentang gunung ganang bila berlaku hari kiamat nanti akan digulungkan. InsyaAllah kita baca sama-sama insyaAllah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama. إذا الشمس كورت. Sekali lagi. إذا الشمس كورت. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey, tengok yang pertama. إذا الشمس. إذا. Kita sebut perkataan إذا, huruf ذا. Kita sebutannya kita gigit lidah. Huruf za bukan macam huruf za, bukan z. Dia d z e. Za. Idza syam.
Okey, boleh. Okey, kemudian perkataan asyamsu. Asyamsu, alif lam. Kita tengok alif lam ni, sebab apa kita tak lafazkan bunyi lam dia? Kita tak sebutkan izal syamsu. Kita sebutkan idza syamsu. Kerana alif lam ni adalah alif lam syamsiyah. Dia memasukkan dan tidak dilafazkan sebutan lam ni. Jadi sebutannya kita masukkanlah. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu. Okey. Kita ulang sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Okey. Sambung seterusnya ayat kedua. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Okey. Kita tengok kat sini. Wa idzan. Ni pun sama juga. Alif lam ni adalah alif lam syamsiah. Bila mana lam tu tidak lafazkan, kita terus pada sebutan nun. Huruf nun ni kan kita terus masukkan. Wa idzan terus. Bukan wa izal. Wa idzan. Okey. Kemudian kita tengok perkataan wa idzan nuju. Wa idzan. Bila mana huruf nun bertanda sabdu. Kita panggilnya apa? Wajibul gunnah. Bila mana nun ataupun mim yang bertanda sabdu, kita akan panggilnya adalah wajibul gunnah. Jadi kita tekankan dengung dia lebih kurang 2 harakat. Jadi kita bacanya wa idzan nujumu kadarat. Okey, sekali lagi. Wa idzan nujumu kadarat. Okey, kemudian nujumu, nun mati bertemu kaf, ikhfa ha hakiki. Jadi kita kena dengungkan bacaan nun. Kena dengungkan bacaan nun. Kita tak sebutkan dia jelas, tak ada sebutkannya wa idzan nujumun. Bukan nujumun, nujumu dengung. Lebih kurang kita sebutkannya nujumun mung. Okey, boleh. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Okey, seterusnya sambung ayat ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. Sekali lagi. Wa idzal jibalu suyirat. Okey. Yang ni kita jumpa wa idzal. Sebutannya huruf alif lam tu dijelaskan. Wa idzal bunyi. Jadi maksudnya ni ada alif lam qamariyah. So sebutan lam tu jelas. Kita akan bacanya wa idzal jibalu suyirat. Perkataan suyirat, ya yang bertanda sabdu, maksudnya adalah ya tu ada 2. Ya yang pertama mati, ya yang kedua berbaris atas. Tu sebabkan dia bunyi ya yang pertama mati, yang kedua berbaris bawah. Suyirat. Kita ulang sekali lagi. Wa idzal jibalu suyirat. Okey, seterusnya ayat keempat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Okey. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Okey. Yang ni pun sama juga alif lam qamariyah. Kemudian perkataan huruf ain, kita tekankan sebutan ain. Ain tu tempat keluarnya di mana? Di halqum. Jadi dia huruf halqum ada 6. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha.
Jadi 6 huruf ni mana kita sebutkannya semua keluarnya di kerongkong. Jadi kalau huruf ain kita tekankan. Wa idzal aisha aisha. Ha. Kemudian utilat utilat. Ha, utilat. Huruf ain tekankan, kemudian huruf ta. Uti uti. Boleh? Kita cuba sekali lagi. وإذا العشار عطلت. Okey. Okay, sambung seterusnya ayat kelima. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. Ini agak terbelit-belit sikit. Sebab ada huruf ha dengan huruf shin yang berulang kali. Okay, kita tengok yang pertama. Kita baca slow. Wa idzal alif lam qamariyah. Kemudian uhu huruf ha ditekankan, ha bukan ha biasa, ha pedas. Uhu kemudian syuhu syirat. Syuhu syirat. Okey, boleh. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa idzal uhushu husyirat. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa idzal uhushu husyirat. Okey, sambung seterusnya ayat ke-6. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Kita ulang sekali lagi. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal pun sama juga alif lam qamariyah. Kemudian biha huruf ha ditekankan. Wa idzal biha. Kemudian ha tu dua harakat. Sebabkan ada ada alif. Pandai. Kemudian perkataan sujjirat. Sujjirat. Okay, kita ulang sekali lagi. Marratan thaniyah. Wa idzal biharu sujjirat. Sambung seterusnya. Ayat yang ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Okey, yang ini sama macam yang atas tadi. Alif lam ni adalah alif lam syamsiah. Itu satu, kita kena masukkan sebutannya wa idzan terus. Itu sebab kalau kat sini kita tengok, kalau kat Quran kan lam dia tu akan berwarna biru, ataupun kalau kat Quran lain akan berwarna kelabu, tak silap saya. Dia bukan warna hitam, dia warna kelabu. So tidak dilafazkan. Okey. Kemudian huruf nun yang bertanda sabdu kita kena tekankan ataupun wajibul gunnah. Kita wajib dengungkan dia dua harakat. Jadi kena tekankan sikit. So dia akan bacanya wa idzan nufu zannufu. Lebih kurang dua harakat. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Okay, sekali lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Okey, alhamdulillah. Sambung seterusnya ayat ke-8.
وإذا الموءودة سئلت. Sekali lagi. وإذا الموءودة سئلت. Okay, perkataan وإذا الموء alif lam. Ini adalah alif lam qamariyah. Al tu dijelaskan. وإذا الموءودة سئلت. Okey, lepas tu perkataan وإذا الموءود dua harakat. Sekali lagi. وإذا الموءودة سئلت. Okey, sambung seterusnya ayat ke-9. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. Okey. Kat sini ada dua hukum kat sini. Kita tengok yang pertama. Okey, bila mana huruf ya yang bertanda sabdu, kita kena tekankan. Kita tahu bila mana ya yang bersabdu, maksudnya ya tu ada dua huruf. Dua huruf maksudnya mewakili dua. Ya yang pertama mati, yang kedua bertanda baris kasrah ataupun bawah macam ni. So, kita tekankan bi ayyi dzambin. Okey, kemudian nun mati bertemu ba. Hukum dia adalah iqlab. Iqlab ni macam mana tuan-tuan dan puan? Iqlab ni adalah bila mana huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Satu huruf je, huruf ba. Okey, so macam mana cara nak buatnya? Bila mana nun mati ataupun tanwin, ini kan nun. Okey, nun bertemu dengan huruf ba, kita kena menukarkan bacaan nun mati tadi ataupun kalaupun tanwin yang berjumpa dengan ba, kena menukarkan bacaan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Bukan menukarkan memadam huruf tu tulis huruf mim, tak. Maksudnya menukarkan dari segi bacaan. So bila mana kita bacanya, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, kita kena tukarkan. Tu kalau kat sini dia memudahkan kita, dia letak mim kecil kat sini lah. Supaya kita senang, kita tahu okey, ni kelab lah, senang. So dia memudahkan kita. Boleh. So cara bacaannya adalah kita tidak merapatkan bibir, kita merenggangkan sedikit. Sebutannya bi ayyi dzambin dzambin dia macam lebih kurang dengung. Dia tak rapatkan bibir. Tak zambin, tak. Dia zambin. Okay, boleh. Okey, kemudian hukum yang kedua, kita tengok tanwin bertemu dengan huruf qaf. Tanwin yang warna hijau ni bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Betul. Ikhfa hakiki kan? Bila mana tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf qaf, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaan ikhfa hakiki didengungkan. Bil kita bacanya. Tidak bacanya bin. Bin. Bukan bin, dia bil, dengung. Okey. Ulang sekali lagi. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Okey, sambung seterusnya. Ayat ke-10. Wa idza as-suhufu nushirat. Wa idza as-suhufu nushirat. Yang ini semua satu harakat. Kita tengok bermula dari sini. Wa idza as-suhufu nushirat. Su satu harakat, hu satu harakat, fu satu harakat, nu satu harakat, shi satu harakat, rat satu harakat. Wa idza as-suhufu nushirat. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi.
وإذا الصحف نشرت. Okey. Sekali lagi. وإذا الصحف نشرت. Okey, ayat seterusnya ayat ke-11. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. Okey, perkataan وإذا السماء. Perkataan as-sama adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah kita tidak lafazkan bunyi lam tu kan. So kita akan bacanya wa izas sama. Okey, satu. Okay, kemudian perkataan as-sama ada tanda panjang tu berapa harakat? Itu adalah 4 ataupun 5 harakat. Hukum dia apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Bila mana huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah dalam apa? Dalam satu kalimah atau satu perkataan. Ini satu perkataan kan. Perkataan as-sama satu perkataan. Hukumnya mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat bacaannya. Okey, boleh. Okey, ulang sekali lagi. Wa idzas samaa'u kushitat. Okey, so macam mana kita nak membezakan? Sebelum ni saya dah terangkan, kita refresh balik. Macam mana kita nak membezakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Okey, mad wajib muttasil ni kan bila mana alif waw ya bertemu dengan hamzah kan dalam Okey, sambung balik. Okey, mad wajib muttasil bila mana alif waw ya bertemu hamzah dalam satu perkataan kan. So kita nak bezakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil ni hamzah dia duduk macam tu, dia tak ada tumpang atas alif. Tapi kalau mad jaiz munfasil dia akan tumpang atas alif. Senang je hamzah nak tengok. Bertemu dengan hamzah tu bertumpang atas alif. Hamzah tak tumpang atas alif. Okey. Ulang sekali lagi. Wa idzas samaa'u kushitat. Seterusnya ayat ke-12. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Okey, perkataan al-jahi. Al-jahi itu adalah alif lam qamariyah. Kita boleh bezakan kan, kalau macam alif lam qamariyah, lam itu akan tanda berwarna hitam, tapi kalau alif lam syamsiah, lam tu akan berwarna biru ataupun warna kelabu. Okey. Itu perkataan jahi. Jahi 2 harakat. Mana ada perkataan kita selangi dengan huruf alif waw ya kan. Ni 2 harakat. Sekali lagi. Wa idzal jahimu su'irat. Okey, sambung seterusnya 13.
وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت. Okey, وإذا الجنة وإذا bila mana ni alif lam ni adalah alif lam qamariyah juga. Okey. Okey, perkataan jannatu nun yang bertanda sabdu kita tekankan. Okey, kita ulang sekali lagi. وإذا الجنة أزلفت. Okey, ayat ke-14. Kita akan berhenti pada ayat 15, kemudian kita akan baca tafsirannya insya-Allah. Okey, ayat ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Sekali lagi. Alimat nafsum ma ahdarat. Okey. Kita tengok perkataan alimat nafsum. Nafsum tanwin bertemu dengan mim, hukum dia idgham. Idgham apa? Memasukkan tu, memasukkan peserta dengung. Idgham. Idgham bi gunnah. Kena masukkan peserta dengung. Hukum dia adalah idgham bi gunnah. Okey, kemudian perkataan ma apa harakat? Okey, 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Nampak kita tengok okey, tadi kan kita jumpa mad wajib mutasil yang atas ni kan. Okey, bila mana mad wajib mutasil saya kata nak bezakan dengan mad jaiz munfasil, hamzah dia tidak menumpang atas alif. Ni hamzah tak menumpang atas alif ni mad wajib mutasil kebiasaannya. Okey, kita tengok mad jaiz munfasil dengan hamzah ni ada alif, dia menumpang atas alif. So ni adalah mad jaiz munfasil kebiasaannya macam ni tanda dia. Kita ulang sekali lagi. Alimat nafsum ma ahdarat. Okey. Terusnya terakhir. Fala uqsimu bil khunnas. Sekali lagi. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, perkataan fala alif wawiyah bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan ni. Fala tu perkataan, uqsimu tu perkataan. Mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Okay, kemudian uqsimu qaf yang bertanda sabdu sukun kat atas ni. Qalqalah. Qaf huruf apa? Huruf qalqalah kan. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba pula. Ba jim dal qaf ta. 5 huruf. Tu di mana 5 huruf ni duduk di tengah-tengah perkataan kemudian mati. Hukum dia qalqalah sughra. Tapi kalau dia perkataan akhir ayat mati, dia akan jadi qalqalah kubra. Okey, kalau ni kalau ni kita akan baca fala uqsimu. Okey. Ulang sekali lagi. Fala uqsimu bil khunnas. Sekali lagi. Fala uqsimu bil khunnas. Okey. Alhamdulillah, selesai bacaan kita sampai ayat 15. Kita akan baca separuh, kemudian kita akan baca tafsirannya. Okey, sama-sama boleh buka tafsiran ni insya-Allah.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat. Okay, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Okey, maksudnya apa tu? Kita tengok bawahnya. Okay. Kemudian yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Apabila matahari dilingkari cahayanya, cahaya matahari sendiri dilingkari kemudian hilang lenyap. Maksudnya pada waktu kiamat nanti cahaya matahari sendiri akan terpadam. Kemudian bintang-bintang gugur berselerak. Gugur ke atas bumi berselerak, maksudnya berterabur. Bintang-bintang yang kita nampak tinggi tu akan jatuh ke bawah. Okey. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, okey, kemudian ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Okey. So ni sambungan bagi surah yang sebelumnya ni, surah sebelum surah ni. Kan kita ada baca tafsirannya yang bila mana gunung ganang dihancurkan menjadi debu. Okey, kemudian bila mana gunung ganang dihancurkan menjadi debu, okey, kemudian surah ni ayat ketiga menceritakan dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. So maksudnya bila mana gunung ganang nanti dah hancur menjadi debu, dah dari debu tu diterbangkan ke angkasa. Setelah ada dari debu tu akan diangkat ataupun diterbangkan di angkasa nanti. Nak katakan betapa kuatnya kuasa Allah kan. Kita nampak gunung yang tinggi tu boleh dihancurkan menjadi debu. Allah Akbar. Okay, kemudian seterusnya ayat keempat. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Okay, dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Okay, so maksudnya kat sini adalah unta-unta yang bunting terbiar ni, kita tafsirkannya bahawa bila mana ternak-ternakan pada waktu itu kita memang dah tak fikir dah. Unta-unta yang bunting tak sempat kita nak tunggu anak dia keluar apa, memang kita akan biarkan semuanya. Pada hari itu memang tak fikir dah pasal haiwan ternakan, pasal tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita akan fikirkan diri kita sendiri pada waktu tu. Okey, kemudian ayat kelima, wa idzal uhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Pada waktu tu binatang-binatang liar, ular dan sebagainya akan dihimpunkan. Maksudnya pada waktu tu memang kita boleh nampak lah semua akan jadi kucak-kacir, huru-hara. Allahu Akbar. Okey, kemudian seterusnya ayat ke-6, wa idzal biharu sujirat. Ayat ke-6, dan apabila lautan meluap-luap bercampur bau. Maksudnya lautan meluap-luap bercampur bau ni maksudnya pada waktu tu air laut akan berkocak-kocak, akan memang isi perut daripada laut, daripada bumi akan keluar, dan air tu akan bergelora. Wallahu alam lah macam mana yang berlaku kan. Cuma yang kita diceritakan dengan macam ni, kita cuma boleh iman dengan benda ni lah. Apa yang diceritakan macam ni, kita boleh beriman dengan apa yang diturunkan. Taklah kita lebih-lebih fikir macam mana benda tu berlaku sampai teruk macam mana sekali kan. Bila mana ceritakan macam tu, kita kena beriman dan kena tahu bahawa benda tu akan berlaku. Untuk tahu bila kan. Okey, kemudian seterusnya ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Jadi disatukan dengan pasangannya maksudnya suami dengan isterinya, ahli-ahli keluarga terdekatnya. Ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Okey, kan kalau kita tahu sedia maklum bahawa pada zaman-zaman jahiliah, zaman sebelum kedatangan Islam, orang Arab ni memang terkenal dengan bila mana kalau dapat anak perempuan, bagi diorang macam tak ada fungsi anak perempuan ni.
Dapat yang anak perempuan, orang akan tanam hidup-hidup anak perempuan tu sendiri. Kita tak tahu lah betapa zalim je kan. Menteruk lah sangat kan. Yelah, bagi orang kalau anak lelaki tu fungsi lah kan. Maksudnya ada lah juga kebaikannya. Boleh bawa pergi perang, boleh buat kerja-kerja dan sebagainya. Tapi kalau anak perempuan macam tak ada fungsi. Tu sebab orang tanam hidup-hidup anak perempuan pada zaman jahiliah dulu sebelum pada kedatangan Islam. Jadi memang sangat teruk lah. So, sebab ayat ni ayat ni diceritakan. Dan apabila anak-anak perempuan yang tanam hidup ditanya. 9. Bi'ayyi dhanbin qutilat. Dan dosa apakah ia dibunuh? Allah akan tanya kepada orang yang menanam anak perempuan itu hidup. Dosa apakah ia dibunuh? Itu satu. Sebab apa dia kena bunuh? Apa dosa dia kena bunuh kan? Macam tak ada, yelah tak ada dosa nak kena bunuh sebab apa kan? So akan ditanya ke akhirat nanti. Sebab apa dia bunuh anak perempuan itu sendiri? Okey, bi ayyi dhanbin qutilat. Dengan dosa apakah ia dibunuh? Kemudian ayat ke-10, wa iza suhufu nusyirat. Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. Okey. So, surat-surat amal kat sini kita boleh tahu bahawa adalah buku-buku amalan kita. Okey. Buku-buku amalan kita ni adalah bila mana kita hidup kat dunia ni, setiap yang kita berlaku, setiap yang kita buat kat dunia ni, kita seorang ke, kita ramai ke, kita 2 orang, 3 orang dan sebagainya, Allah akan catat. Sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara akan dicatatkan oleh Allah. So nanti ke akhirat nanti, bila mana telah sampainya waktu kiamat nanti, buku-buku amalan kita, surat-surat amal dibentangkan pada waktu tu. Satu persatu. Daripada setiap pada umur ni ceritakan apa kita buat, setiap saat, setiap masa dia akan menceritakan tentang perkara-perkara yang kita buat kat dunia. Jadi maksudnya kita akan terlepas dari segala. Iaitu sebab dekat dalam surah Allah, surah apa, juz 30, Allah menceritakan Allah akan menghitung perkara jahat tu walaupun sebesar zarah, dan Allah akan menghitung perkara baik tu walaupun sebesar zarah. So maksudnya benda tu Allah yang maha adil kan. Walaupun benda jahat walaupun benda tu baik, kecil-kecil perkara sekalipun Allah akan hitung. Benda jahat pun Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Okey, kemudian seterusnya ayat ke-11. Wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Okey, maksudnya langit akan runtuh lah kan. Langit yang tinggi kita nampak ni akan ditanggalkan daripada tempatnya, akan runtuh, akan dihancurkan. Seterusnya ayat ke-12. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. So step by step lah Allah ceritakan, sikit demi sikit. Okey, dah selesai apa semua amalan dah dibentangkan. Okey, kemudian langit dihancurkan, ditanggalkan dari tempatnya. Okey, kemudian api neraka tu dinyalakan. Okey, so bila mana api neraka dinyalakan ni maksudnya penghuni-penghuni neraka ni dah siap sedia dah kan. Kemudian seterusnya ayat ke-13, wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila syurga didekatkan. Pertama tadi bila mana untuk penghuni neraka, api neraka dah dinyalakan pada tu. Kemudian untuk penghuni syurga didekatkan kepadanya, memudahkan urusannya untuk masuk ke dalam syurga. Seterusnya ayat ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Setelah semuanya itu berlaku, tiap-tiap orang yang mengetahui tentang amal telah dibawanya. Okey. Bila semua dah selesai, tiap-tiap orang yang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Okay, so bila mana semua dah selesai, maksudnya dah hitung apa semuanya, dorang sendiri akan tahu amalan dorang tu apa yang dorang buat, kejahatan, kebaikan dan sebagainya. Jadi maksudnya benda tu memang adil. Kita ada akan menyoal kepada Allah, ini bukan aku punya ataupun ni aku tak buat sebagainya. Memang itu yang kita buat. Allah tunjuk nanti memang kita akan sedar bahawa itu memang perkara yang kita buat dan memang kita akan mengaku benda tu.
Jadi semoga amalan kebaikan kita lebih berat daripada amal buruk kita. Amin insya-Allah. Okey, kemudian ayat terakhir ayat ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Okay, Nabi Muhammad bukan seorang yang gila maupun bakhil, bahkan diturunkan Al-Quran yang mulia kepada baginda. Oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. So maksudnya bila mana Allah berkata, Allah bersumpah dengan satu benda tu, maksudnya apa yang Allah sampaikan tu adalah untuk nak bagi memang tu kita sedar benda tu. Kita tahu bahawa benda tu memang Allah takkan, benda tu akan berlaku. Nak bagi lagi benda tu macam lagi takkid ataupun lagi meyakinkan kita bila mana Allah bersumpah pada satu benda tu. So kan orang kan kata pada zaman-zaman jahiliah kan, pada zaman Nabi Muhammad kan, orang kata Nabi Muhammad ni seorang gila, bakil. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya bukan seorang yang gila, bukan seorang yang bakil. Bahkan diturunkan Al-Quran tu yang mulia kepada baginda. Al-Quran tu adalah sebesar-besar mujizat yang kita boleh dapat. Yang kita boleh, maksudnya kita boleh, benda tu memang sebesar-besar mujizat. Nak dibandingkan dengan mujizat-mujizat Nabi-Nabi lain kan. Memang Nabi-Nabi lain mujizat dia boleh belah lautan, boleh cakap dengan haiwan dan sebagainya. Nabi Muhammad ni mujizat yang paling besar dia adalah bila mana dia Al-Quran tu sendiri. Tengok Al-Quran tu sendiri dah beribu-ribu tahun. Tapi tak ada pun orang yang boleh menyangkal ataupun ceritakan tentang kesalahan Quran. Tak ada pun. Semuanya terbukti salah. Kalau orang nak menyangkal tu memang salah orang tu. Quran memang tak ada pembetulan. Memang daripada dulu sampai sekarang itulah Quran yang kita dapat ni. Ini yang Quran ni. So ini adalah mujizat yang paling besar yang kita dapat rasai sebagai umat Nabi Muhammad. Kita kena rasa bersyukur kita dikurniakan Muhammad. Alhamdulillah. Okay, so selesai tafsiran surah At-Takwir ayat 1 hingga ayat 15. So kita boleh sambung seterusnya. Okay, sambung seterusnya ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawaril kunnas. Sekali lagi. Al-jawaril kunnas. Okey, perkataan al-jawaril kunnas. Okey, macam mana kita nak tahu sebutan tu al ke il ke ul? Kan kita bacanya al-jawar kan? Okey, so kita tengok okey, bila mana hamzah wasal, tengok perkataan ni. Ni panggil hamzah wasal, kat depan ada alif, kemudian ada kepala sod. Kepala je sod. Ni panggil hamzah wasal. Bila mana hamzah wasal ni nak dimulakan dengan perkataan, kita mula-mula dengan hamzah wasal kan, kita kena tengok bila mana ada huruf lam mati kat sebelah hamzah wasal. So itu automatik dia akan bunyikan perkataan al atas al. Akan jadi al-jawaril kunnas. Okey, boleh? Kita ulang sekali lagi. Al-jawaril kunnas. Sambung seterusnya ayat ke-17. Wal-laili idza as'as. Sekali lagi. Wal-laili idza as'as. Okey. Perkataan wal-laili idza as'as. Wal-laili. Alif lam ni alif lam qamariyah. Wal-laili idza as'as. Okey, sambung seterusnya. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Sekali lagi.
Wassubhi idza tanaffas. Okey, perkataan wassubhi, subhi huruf ba. Ya, ba yang bertanda sukun maksudnya qalqalah, qalqalah sughra. So kita akan sebutannya akan jadi sub akan jadi sub. Subhi idza tanaffas. Okey. Boleh? Ulang sekali lagi. Wassubhi idza tanaffas. Okey. Alhamdulillah. Selesai bacaan kita. Ayat ke-18. Kita ulang daripada awal. Kita baca sekali lalu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Okey, alhamdulillah. Saya bacaan alhamdulillah. Okay, kita boleh baca doa sama-sama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk majlis kita yang tasbih keharan dan suratul asr.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah ada rezeki minggu depan panjang umur. Kita akan jumpa lagi insyaAllah sama kelas kita. Minta maaf sekali kekurangan saya hari ini. Aku lihaza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.